Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Al-Quran? Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita nikmat kehidupan pada hari ini. Hari ini hari Jumaat, hari yang cukup-cukup mulia. InsyaAllah akan kita sambung perbincangan kita dalam slot Sehari Semoga. Dan hari ini akan kita lihat perbahasan ringkas hukum hakam tajwid yang berada pada halaman ke-10 Mushaf Al-Quran kita. Kalau kita buka Quran kita, halaman 10 ni berada di sebelah kiri. Bermula dengan ayat yang ke-62 sehinggalah ayat yang ke-69. Bermula dengan innallazina amanu sehinggalah kepada tasurrun nadhirin. Jom sama-sama kita lihat perbincangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu. Inna di sini adanya nun bersabdu hukum wajibul ghunnah. Innal ladzina amanu. Amanu ialah mad badal, dipanjangkan dua harakat pada huruf hamzah seperti mana mad asli. Walladzina hadu wan di sini ada nun sabdu, kita dengungkan dua harakat atas hukum wajibul ghunnah. Wan nasara, ra tebal kerana ra berbaris atas yang disebut sebagai ra tafkhim. Ketika sebut was-sabiin, pastikan wa kita sebut dengan nipis kan, Naura. Wa nipis, sod yang tebal, jadi was. Ada bunyi wa, ada bunyi s, ada bunyi nipis, ada bunyi tebal. Was-sabiina man. Nampak tak di sini adanya nun mati bertemu dengan hamzah. Hukumnya apa, Naura? Hukumnya izhar halqi. Izhar halqi ni kita baca dengan jelas. Apa yang jelas? Bunyi nun mati. Man amana. Hukum izhar halqi. Man amana. Semua hari ni kena pusing-pusing sikit sebab ada baby kan. Dia bangun awal pula hari ni. Amana, amana mad badal. Amana kita baca a dengan dua harakat seperti mana panjang mad asli. Billahi wal yaumil akhiri. Wal yaumil akhiri, ri tu nipis sebab ra berbaris bawah. Ra berbaris bawah kita baca nipis, nama dia istilahnya ialah ra tarqiq. Ra tarqiq. Baik. Wa amila salihan, wa amila salihan. Nampak adanya tanwin bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki kita baca dengan dengung dua harakat. Dengung ikhfa macam mana? Dengung bunyi yang bercampur. Dalam kita mendengungkan tanwin ataupun nun mati itu ada bunyi, ada sikit bunyi huruf selepasnya yang bersembunyi. Mulut kita macam nak sebut fa dalam kes ini. Baik. Falahum, okey. Mim mati yang ada tanda mati izhar syafawi. Jangan dengungkan. Falahum. Okey, kenapa saya suka pesan sebut izhar syafawi walaupun macam dia biasa? Nanti kalau kita jumpa contohnya saya akan maklumkan. Falahum ajruhum. Sama juga mim mati yang ada tanda mati, apa dia, Naura? Nama dia izhar syafawi. Izhar syafawi. Inda, okey. Nun mati bertemu dengan dal, hukumnya ikhfa hakiki, kita dengungkan dengan dengung dua harakat. Inda rabbihim, ra berbaris atas. Bila ra berbaris atas maka kita akan tebalkan dia. Nama dia apa? Ra tafkhim. Rabbihim, mim mati yang ada tanda mati, hukumnya izhar syafawi. Kenapa saya suka sebut izhar syafawi walaupun nampak macam tak penting bagi sebagian orang? Sebenarnya izhar syafawi ni kena betul-betul izhar. Bila kita sebut izhar, maknanya kita kena sebut huruf yang mati tu dengan bunyi asli dia. Masalah izhar syafawi ni mencabar bila mim mati tu jumpa waw ataupun fa, sebab kadang-kadang tak sedar kita boleh jadikan dia macam nak idgham pula. Contoh rabbihim wala, rabbihim wala, rabbihim.
Sepatutnya masa sebut rabbihim, mim masa sebut mim mati tu bibir kena rapat. Sebab nak sebut waw, mim makhraj dia di sini, waw pun sama. Jadi kalau tak dijaga, kita boleh teridgham tanpa sedar. Rabbihim wala him. Kita tak buat, tapi kita buat secara tidak sedar. Maka pastikan untuk izhar syafawi kes mim mati ni jumpa waw dan fa, memang kita kena jaga-jaga lebih sikit, takut-takut kita terikhfa ataupun teridgham. Ingat rabbihim wa bihim wa. Kemam dulu mulut, baru kita buka mulut untuk waw balik atas. Wala khaufun. Nampak adanya tanwin berjumpa dengan ain, hukum dia izhar halqi. Kita baca dengan terang dan jelas. Apa yang terang? Bunyi tanwin tu, bunyi nun tu. Khaufun, tak ada dengung langsung. Nama dia izhar halqi. Okey, ada berapa huruf izhar halqi? Ada 6. Hamzah, ha, ain. Yang ni ain kan? Ha pedas. Ghin, kha. Jadi ada 6 huruf izhar halqi. Baik. Alaihim, mim mati yang ada tanda mati izhar syafawi. Hati-hati selepas dia waw, jangan kita tak rapatkan bibir betul-betul, takut terjadi idgham tanpa sedar. Alaihim walahum yahzanun. Hum mim mati yang ada tanda mati izhar syafawi. Yahzanun, nun ialah mad arid li sukun. Kita panjangkan bunyi waqaf kita 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Okay. Wa iz zal mati, jangan buat qalqalah sebab ramai yang tak perasan, mereka terqalqalahkan zal. Wa iz akhadna mitsaqakum. Mitsaqakum. Okey, sebelum kita pergi pada mim ni, tengok pada qakum. Qakum. Okey, qa bunyi dia tebal, makhraj dia lebih belakang daripada kaf yang depan sikit, maka mesti ada perbezaan qakum. Qakum. Kita kena rajin sikit gerakkan pangkal lidah yang belakang tu, supaya ada perbezaan bunyi antara qaf dengan kaf. Jangan buat dua-dua tebal qaqum, jangan buat dua-dua nipis kakum. Kita kena qaqum. Qaqum. Yang kaf tu lebih ringan bunyi dia. Kemudian mim mati di situ, mim mati yang ada tanda mati izhar syafawi. Hati-hati sebab selepas dia waw, jangan tak rapatkan bibir betul-betul, takut terjadi idgham ataupun ikhfa tanpa sedar. Mitsaqakum wa rafa'na fawqakum. Fawqa, lagi sekali ada qaf, ada kaf, maka pastikan ada perbezaan bunyi yang boleh kita dengar bacaan kita sendiri. Kumut tura, tura. Ra tebal kerana ra berbaris atas. Ra tafkhim. Khudhu ma. Okey, nampak tak? Ada alif mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Ini nama dia mad jaiz munfasil. Kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Atainakum. Nampak di sini ada mim mati tapi tak ada tanda mati. Bila atas tu tak ada tanda mati, bermaksud mim tadi takkan dibaca dengan mim yang original. Dia mesti akan bercampur ataupun dia akan hilang bunyi dia. Di sini mim jumpa siapa? Mim jumpa ba. Bila mim mati jumpa ba, hukumnya ikhfa syafawi. Maknanya dia akan dibaca seperti mana bunyi iqlab. Macam mana? Bibir kita atas dan bawah disentuhkan secara sangat ringan. Sangat ringan. Atainakum. Dia sentuh sangat-sangat lembut. Jangan kita rapatkan. Bila kita rapatkan, dia dah tak jadi ikhfa, dia jadi mim mati semata-mata. Dia mesti ada dia mesti sentuh ringan. Dia kena sentuh yang sangat ringan. Ada cara kedua yang diajarkan oleh ulama terkemudian. Dia kata macam ada lubang kecil, bukan lubang kecil, ruang kecil seperti ada sehelai kertas antara bibir atas dan bawah. Asalnya tidak ada istilah itu, tidak ada kaedah furjah dipanggil. Furjah ni maknanya ada lubang sikit. Asalnya tak ada, tapi untuk pengajaran pada orang-orang yang mungkin tak mungkin boleh capai bunyi ikhfa melainkan dengan cara itu, maka bolehlah dia menggunakan cara itu. Tapi personally saya menggunakan cara yang asal,
ulama yang mutaqaddimin, bibir disentuhkan secara sangat-sangat ringan, hanya pop sikit je. Atainakum kum, bunyi dia sama je, cuma kaedah yang kedua kata ada sedikit renggang. Kaedah asal kata tak ada renggang, cuma bibir tu hanya bersentuh dengan ringan. Itulah cara membunyikan hukum ikhfa syafawi dan iqlab. Baik. Biquwwatin watin, nampak ada apa? Ada tanwin berjumpa dengan waw, maka akan jadi hukum idgham ma'al gunnah. Kita dengungkan dengan kadar 2 harakat. Wadhkuru ma fihi la'allakum, ada mim mati yang ada tanda sukun di atasnya, izhar syafawi, la'allakum tattaqun. Kun mad arid li sukun, kita panjangkan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat secara konsisten. Kalau yang pertama dah pilih 2, semua kena 2. Yang pertama 4, semua 4. Yang pertama 6, semua kena 6. Bergantung pada pilihan kita. Bibi Naura dah ngantuk. Sekejap. Atas sikit. Belanja ni dengan Abi ni. Duduk sini. Jangan tekan. Okey. Okey. Yalah kan, semoga Allah Ta'ala menjadikan anak-anak kita ni ahli Quran, suka Quran, biasa dengan Quran kan. Okey, baik, kita sambung. Thumma mim bersabdu, wajib dengung, nama dia wajibul gunnah. Tawallaitum, nampak ada apa ni? Ada mim mati jumpa mim. Mim mati jumpa mim ialah hukumnya idgham mithlain saghir, kita kena dengungkan 2 harakat. Kalau tak kenal nama hukum pun, nampak je mim tu ada sabdu, memang kena dengung. Nampak je nun ada sabdu, memang kena dengung, sebab itu sifat asli bagi nun dan mim, dia berdengung. Di sini hukum apa? Idgham mithlain saghir. Tawallaitum min, nampak nun mati tu ada, tak ada tanda mati, ada mim kecil. Mesti iqlab ni, betul tak? Tengok potongan lepas dia. Kan betul? Ba'di, nampak? Dia terpisah pula kan. Nun mati jumpa ba. Nun mati jumpa ba, bermaksud ini hukum iqlab. Cara penulisan iqlab dalam mushaf kita, nun mati tu dia akan letakkan huruf mim kecil. Nak beritahu apa? Nak beritahu lepas ni nun mati tu akan dipinjam, akan menerima pinjaman huruf mim dalam sebutan. Dan ba selepasnya ba lah. Jadi kita baca dengan min ba'di dhalik, min ba'di dhalik, gitu ya. Baik, dah tak boleh padam pula, tak apalah. Falaula fadlullahi alaikum, mim mati ada tanda mati, izhar syafawi. Wa rahmatuhu, nampak? Ada ha kepala itik berbaris hadapan yang terletak antara 2 huruf berbaris. Sebelum dia ta baris depan, selepas dia lam baris atas. Bila ha hujung perkataannya, ha hujung perkataan yang berbaris depan ataupun bawah, dan dia tersepit antara 2 huruf berbaris, maka untuk qiraat kita akan baca sebagai mad silah. Di sini ialah mad silah qasirah, maka kita akan baca dengan 2 harakat. Wa rahmatuhu lakun, nampak nun mati jumpa dengan ta. Okey, nun mati jumpa dengan ta, hukum dia ikhfa hakiki. Lakuntum, kita dengungkan dengan kadar 2 harakat. Nampak apa tu? Mim mati bertemu dengan mim, idgham mithlain saghir, kita dengungkan dengan kadar 2 harakat. Minal khasirin, nampak rin ialah mad arid li sukun, dipanjangkan bunyi waqaf tadi 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Walaqad qalqalah surah.
Dal kena qalqalah. Walaqad. Anak saya dah mula buat benda-benda. Dia buat apa Naura? Makan jam. Tak apalah. Selagi jam tu suci tak apa. Alim mim mati yang ada tanda mati izhar syafawi. Alimtumul ladzina i'tadaw. Na'tadaw. Jangan kedekut muncung. Waw mati memang ada muncung. Tadaw. Jangan tadaw. Tadaw. Mesti muncung nak menunjukkan di sana adanya waw yang mati. Adanya huruf waw. Minkum nampak apa ni? Nun mati berjumpa dengan kaf, hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Bila ikhfa hakiki kita akan baca dengung dua harakat. Dengung dua harakat. Kum mim mati yang ada tanda mati, hukum dia izhar syafawi, tidak didengungkan. Di sini yang saya nak tekan betul-betul. Cuba tengok saya tanda guna warna biru. Mim mati jumpa fa cukup bahaya. Dia selalu orang baca ikhfa. Minkum fi kum fi. Sebab kita, kalau kita perasan lah, mungkin kita buat ke, orang lain yang kita kenal buat ke, kadang-kadang mim mati jumpa fa ni orang tak perasan dia pergi ikhfa kan. Sedangkan mim mati jumpa fa, hukum dia apa? Izhar syafawi. Kena mim tu kena solid. Minkum fis sabti. Minkum fis sabti. Tapi kalau tak hati-hati dia akan bercampur tau. Minkum fis dia pergi ikhfa pula. Macam seolah-olah macam nun mati jumpa fa, sedangkan di situ ialah izhar syafawi. Maka hati-hati kalau mim mati jumpa waw dan fa, especially mim mati jumpa fa. Cuba buat sendiri. Mesti kita akan perasan, betul lah, saya macam tak sengaja pula pergi ikhfakan mim mati jumpa fa. Jangan mim mati jumpa fa, tengok ada tanda mati, bermaksud dia ialah izhar. Dia mesti disebut minkum. Mulut kena rapat, mulut kena bersentuh, baru sebut fis. Kum fis, bukan kum fis. Cuba buat. Mesti kita perasan nanti. Ya kan betul kan, ada pun perasan kan. Tak apa. Sabti. Okey, ba qalqalah surah. Faqulna lahum. Okey, mim mati yang ada tanda mati, hukumnya izhar syafawi. Kunu, kalau baris depan jangan kedekut muncung. Kunu muncung aja. Qiradatan. Ra tebal kerana ra berbaris atas, ra tafkhim. Qiradatan khasiin. Okey, tanwin berjumpa dengan kha, hukum dia izhar halqi. Kita kena baca dengan jelas. Apa yang jelas? Bunyi tanwin. Tan, T-A-N. Qiradatan khasiin. In, nampak ini apa dia? Mad arid li sukun. Kita akan panjangkan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat secara konsisten. Baik. Faja'alnaha. Okey, di sini pun kadang-kadang kalau tak perasan orang akan buat apa tahu? Faja'al. Sedangkan bukan faja'al. Faja'alnaha. Pastikan faja, bukan faja'a. Pastikan. Faja'alnaha nakalan lima. Nampak? Tanwin berjumpa dengan lam idgham, bila gunnah terus bunyikan lam. Nakalal. Okey? Nakalal lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatal. Nampak ada tanwin berjumpa dengan lam, sama macam tadi juga. Tanwin berjumpa lam, kedua-duanya idgham. Bila gunnah kita baca dengan idgham, terus masuk kepada lam. Tal, tadi lal, kedua tal. Lil muttaqin. Nampak apa ni? Mad arid li sukun, akan kita panjangkan bunyi waqaf kita 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Baik. Wa id, jangan qalqalah. Wa id qala Musa liqaumihi. Nampak apa ni? Ha kepala itik, ha di hujung perkataan yang berbaris bawah ataupun depan, tersepit antara 2 huruf berbaris, dia akan jadi apa? Mad silah. Tetapi disebabkan selepasnya ialah hamzah, maka dia jadi mad silah tawilah. Tawil tu apa? Panjang. Apa yang panjang? Dipanjangkan 4 ataupun 5 harakat.
qaumihi. In nun bersabdu wajibul gunnah, wajib dengung. Innallaha ya'murukum, mim mati yang ada tanda mati izhar syafawi. An nun mati berjumpa dengan ta hukum dia ikhfa hakiki, kita kena dengungkan dengan dengung dua harakat, dengung ikhfa. Jangan qalqalah taz, tak ada z. Tazbahu baqarah. Qalu, nampak ada waw mat berjumpa dengan hamzah dalam dua perkataan mat jaiz munfasil, kita panjangkan lu 4 harakat ataupun 5 harakat. Atattakhizuna huzwa. Kenapa huzwa? Sebab kita nak berhenti. Kalau kita berhenti pada kes-kes yang huruf terakhir ni waw kan, yang kita nampak waw lah, sebenarnya yang terakhir ialah alif. Alif, dia punya ejaan dia ialah huruf terakhir ialah alif. Dan alif tu sebelum alif tu ada tanda baris dua di atas. Maka ini kalau kita berhenti nama dia mad iwaq. Huzwa 2 harakat, huzwa 2 harakat. Jangan tak panjangkan, jangan huzwa, dia kena 2 harakat mad iwaq. Baik. Qala a'udzu billahi an akuna, nun mati berjumpa dengan hamzah, hukum dia izhar halqi, kita baca dengan terang dan jelas. An akuna, izhar halqi. Akuna minal jahilin. Lin mad arid lis sukun, mad arid lis sukun, kita panjangkan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat ketika mewaqafkan. Kemudian qalud adanya dal yang kita qalqalahkan. Ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kita kalau berhenti di sini mahi, mahi, sebab ya tu kita dah matikan, dia jadi mad asli. Qala innahu, nampak ha kepala itik tersepit antara 2 huruf berbaris, nama dia mad silah. Di sini mad silah qasirah. Jangan risau, mad silah tu dia memang akan letak waw kecil ataupun ya kecil selepas ha. Jadi kita tak akan terkeliru insya-Allah. Yaqulu innaha, nun bersabdu wajib dengung, wajibul gunnah. Innaha baqaratul, tanwin berjumpa dengan lam. Alah siannya dia ngantuk. Tanwin ngantuk dia, ya. Sikit lagi. Tanwin berjumpa dengan lam, hukum dia idgham bila gunnah. Bunyi lam terus, tul. La faridun. Kenapa saya dengung? Sebab tanwin di sini berjumpa dengan waw. Tanwin berjumpa dengan waw idgham ma'al gunnah. Kita masukkan bunyi ke waw bersama dengan dengung. Dun wala, dengungkan 2 harakat. Dengung idgham ma'al gunnah. Wala bikrun. Apa dia? Tanwin berjumpa dengan ain, iaitulah hukum izhar halqi. Perasan tak ada 2 jenis tanda baris 2 di hadapan. Yang pertama nombor 99, yang kedua nombor 69. Ni nombor apa ni? Ni nombor 99. Bentuk dia lah. Yang ni nombor 69. Dia kalau nombor 99, kita akan baca dengan tak jelas, kita akan dengung, kita akan ikhfa dan seumpamanya. Tapi kalau kita baca, kalau bentuk baris 2 di hadapan tu nombor 69 macam bikrun ini, confirm lah kita akan izhar sahaja. Jadi perhatikan betul-betul. Bikrun dieja dengan simbol 69, maka kita akan baca dengan izhar. Di sini apa? Izhar halqi. Awanun. Okey, apa ni? Ada tanda tanwin berjumpa dengan ba, hukum iqlab. Iqlab ni sama dengan ikhfa syafawi, sebab tu dia letak huruf mim kecil nak bagi tahu walaupun tulisannya nun pada resam, tetapi bunyi yang disebut ialah mim mati jumpa ba. Maka awanun, bibir dia bersentuh secara sangat ringan.
baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Run ni apa ni? Mad arid li sukun, kita panjangkan bunyi waqaf kita 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Kemudian qalud ulana, dal jangan lupa qalqalahkan dengan qalqalah sughra. Ulana rabbaka yubayyin lana. Nampak apa ni? Nun mati berjumpa dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah. Maksud kita idgham kamil, terus lompat masuk lam. Yillana, ya terus jumpa lam, yillana, tak perlu ada bunyi-bunyi dengung. Baik. Ma launuha, jangan lupa matkan dia. Di sini ada alif. Ada orang baca ma launuha, tak, dia kena 2 harakat. Ma launuha, kena 2 harakat. Qala innahu, nampak ada lagi sekali ha kepala itik ataupun ha hujung perkataan, dia ada waw kecil di depannya. Ini ialah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Ha kepala itik ataupun ha bulat di hujung perkataan yang terletak antara 2 huruf berbaris, itu mad silah. Ini mad silah qasirah. Yaqulu innaha, nun bersabdu, hukum dia wajib dengung, wajibul gunnah. Innaha baqarah, ra tebal sebab ra berbaris atas, kita panggil ra tafkhim. Nampak ada apa ni? Ada tanwin berjumpa dengan sad. Tanwin berjumpa dengan sad, hukumnya ikhfa hakiki. Maka di sini ikhfa-nya tebal. Kenapa tebal? Sebab ikhfa tu tanwin tu ataupun nun mati tu dia berjumpa dengan huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang agak tebal, maka bunyi dengungnya pun tebal juga. Okey, dengungkan dia tebal. Safra'u. Ingat, setebal mana pun huruf tu jangan kita pergi muncung. Tak payah sampai muncung. Dia mulut kita mungkin akan berbentuk sedikit bulat, kan, soft, tapi jangan dia terkeluar, jangan dia bermuncung. Okey. Safra'u. Lupa pula ni apa ni? Alif mad berjumpa dengan hamzah dalam satu perkataan, hukum dia mad wajib muttasil. Ni Naura dah ngantuk ke? Meh duduk. Depan ni lupa tak habis lagi. Mad wajib muttasil kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Faqi'ul. Apa ni? Tanwin berjumpa dengan lam, hukum dia idgham bila gunnah, terus ain lompat ke lam tanpa sebarang bunyi dengung. Faqi'ul launuha tasurrun. Apa ni? Ada nun bersabdu, wajib kita dengungkan, wajibul gunnah. Nadhirin. Rin ialah mad arid li sukun, kita panjangkan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Alhamdulillah. Demikianlah perbincangan hukum secara ringkas hukum hakam tajwid. Kesian Aura dah ngantuk dah. Ngantuk dah. Yang terdapat, biasalah kan, kalau duduk dengan ayah ni baju warna pink, seluar warna hijau. Janji dia ada baju seluar dah cukup dah. Yang penting dia happy, kenyang. Okey. Maaflah hari ni kita featuring baby Naura pula kan. Sebab dia bangun awal pula hari ni. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita dengan Al-Quran, menjadikan kita ahli Quran, mempertemukan kita, mengukhuwah, mempersaudarakan, memesrakan kita dengan asbab Al-Quran. Ingat, apa sahaja yang disentuh oleh Quran akan jadi mulia. Sehelai kertas kosong, dia ialah sehelai kertas sahaja. Boleh buang, boleh letak atas lantai. Tapi kalau ada seorang hamba Allah, dia tulis satu ayat Quran, Yasin, pendek je, Yasin, kertas tu terus jadi mulia. Tak boleh buang dalam tong sampah, tak boleh letak bawah, tak boleh pijak, kerana adanya Quran. Nampak? Kalau kertas itu ada sentuhan Quran pun terus mulia kertas tersebut, apatah lagi seorang manusia yang memang Allah muliakan. Jadi kalau seorang manusia itu dia dah memang mulia, lalu ada Quran dalam dirinya, insya-Allah Allah Ta'ala akan muliakan dia. Kita tak nak kemuliaan di mata manusia, kita nak kemuliaan di sisi Allah, di sisi para malaikatnya, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Saya nak pergi Jaiz, ada urusan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.